Allah Subhanahu wa taala boleh memberi kepada siapa sahaja yang dikehendakinya dan boleh mengambilnya bila-bila masa sahaja yang ia kehendaki. Apa yang berlaku kepada saudara kita di Selangor dan di Pahang menjadi satu pengajaran yang perlu kita insafi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi mutasaddiqin wa yaqlufu 'alal munafiqin wa yuhibbul muhsinin wa la yudhi'u ajral mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalul makhluqi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada diri sendiri serta para jemaah sekalian, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Khatib juga menyeru agar kita sama-sama berusaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan. Marilah kita tinggalkan perkara-perkara lagha yang bertentangan dengan sunnah serta adab, yaitu tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja, dan bermain telefon bimbit. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk meraih keberkatan harta. Hadirin sekalian, setiap harta yang kita perahi adalah nikmat dan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Subhanahu wa taala boleh memberi kepada siapa sahaja yang dikehendakinya dan boleh mengambilnya bila-bila masa sahaja yang ia kehendaki. Apa yang berlaku kepada saudara kita di Selangor dan di Pahang menjadi satu pengajaran yang perlu kita insafi. Namun dalam harta yang diperolehi itu terdapat hak yang perlu kita berikan. Semula untuk manfaat orang lain dalam bentuk zakat setelah cukup haul dan nisab. Keindahan Islam daripada amalan zakat ini juga telah terbukti membuka mata masyarakat, khususnya di Pulau Pinang ini, dengan pelbagai bentuk bantuan sewaktu pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Institusi zakat merupakan antara yang terawal menghulurkan bantuan, terutamanya untuk mereka yang terjejas dari segi ekonomi, isi rumah akibat Perintah Kawalan Pergerakan, yakni PKP, yang dilaksanakan oleh kerajaan. Pada surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Yang bermaksud, ambillah yakni sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melalui ibadah zakat, seseorang Muslim akan dapat membersihkan dosa dirinya. Malah amalan zakat juga boleh melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemurah dan menjauhi sifat-sifat mazmumah seperti bakhil dan kedekut.
Berdasarkan pengalaman ramai dalam kalangan pembayar zakat, pendapatan dan rezeki yang diperolehi selepas mereka menunaikan zakat adalah semakin diberkati dari sebelumnya. Perkara ini jelas bertepatan dengan jaminan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min mali." Maksudnya, zakat itu tidak mengurangi harta. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesedaran mengenai ibadah zakat telah banyak dibincangkan, namun realitinya masih terdapat ramai dalam kalangan masyarakat yang berkewajipan untuk menunaikan zakat tetapi tidak melaksanakannya. Bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut, sedangkan mereka mengetahui kewajipannya, maka mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang fasik, yakni berdosa dan mendapat azab siksa di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 yang bermaksud, "Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka korbankanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu di dalam neraka Jahanam. Lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu." Begitu juga dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 taring dan kepala yang sangat berbisa. Ia akan membelik dan menggigitnya dengan kedua-dua rahangnya sambil berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Oleh yang demikian, wajiblah bagi mereka yang cukup haul dan nisab ke atas harta yang diperoleh untuk menunaikan kewajipan membayar zakat kepada institusi yang diiktiraf seperti Zakat Pulau Pinang, agar memperoleh keberkatan hidup di dunia dan terselamat daripada siksaan akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara bentuk bantuan yang diberikan oleh Zakat Pulau Pinang adalah merangkumi bantuan bulanan, pendidikan, kesihatan seperti pusat dialisis, bantuan bagi memulakan perniagaan, serta banyak lagi bantuan yang lain seperti yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 60. "Innamas sadaqatul lifuqara'i wal masakin wal 'amilin wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Maksudnya, sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perlu diingatkan bahawa agihan dana zakat tidak boleh diagihkan sesuka hati kerana terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu diperolehi. Oleh itu, apabila kita membaca atau mendengar sesuatu tuduhan yang ditularkan mengenai institusi zakat yang dikatakan tidak mengagihkan dana zakat dengan betul, maka hendaklah diselidiki terlebih dahulu. Malah masyarakat kini boleh terus berhubung sekuat jejak asnaf yang diwujudkan oleh institusi zakat bagi turut sama-sama membantu
dan mengesan mereka yang layak menerima zakat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama menghayati intipati daripada khutbah yang dibacakan tadi. Umat Islam hendaklah menunaikan ibadah zakat apabila cukup haul dan nisab. Yang kedua, melalui amalan berzakat, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan keberkatan rezeki dan membersihkan dosa pembayar zakat. Yang ketiga, mereka yang tidak membayar zakat akan ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 180, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما جغلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Maksudnya, dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan adalah buruk bagi mereka. Mereka dikalungkan, yakni disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi zahirin wa man tabi'ahu bi ihsana ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamuna anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini Khatib ingin menyeru kepada jemaah sekalian agar kita sama-sama membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di Selangor dan di Pahang yang ditimpa dengan ujian banjir. Ayuh saudara-saudaraku sekalian di luar sana terdapat tabung bencana. Bantulah saudara-saudara kita semampu yang boleh, insya-Allah. Waradallahu anhu khulafa'ir rasyidin wa an baqiyati as-sahabatil ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Waradallahu anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ula umurina washmalillahu bi inayatika wa taufiqika ala sahibi jalalatah. Ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibnu Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tengku Hajah Azizah Aminah
Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Wa kazalika maulana Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma kshif anna bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zuharha minha wa ma batan ana baladina khassah ana buldanina muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kami memohon semoga saudara-saudara kami yang menjadi mangsa banjir terus tabah dan dipermudahkan segala urusan-urusan mereka. Ya Allah, berilah ganjaran pahala kepada mereka terhadap musibah yang menimpa mereka dan gantikanlah buat mereka sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada dataran tinggi, perbukitan, perut-perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini sebagai curahan yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik-Mu. Ya Allah, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Ya Allah, berikanlah pahala kepada kami di dalam musibah yang menimpa kami, dan gantilah dengan apa yang lebih baik daripada musibah itu. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat serta berjemaah, serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Rahmatilah kehidupan kami, sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Subhanallah, subhana rabbikal azimil amma wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.